pelajaran pertama ke dalam kelas online ini Nur Sumayah. Okey, terima kasih. Saya teruskan juga kelas sains untuk tingkatan 5 ini. Okey, hari ini kita akan bincang untuk topik yang ketiga. Agak ketinggalan berbanding dengan kelas yang telah yang dijalankan oleh guru-guru di sekolah ya, sebab kita hanya bertemu di secara online 2 minggu sekali. So agak lambat jugalah. Okey. Tak apa. Kita teruskan untuk bab 3. Saya uploadkan bahan. Okey, pada malam ini saya harap pelajar-pelajar dapat melihat skrin, okey, untuk bab 3 kelestarian untuk kelestarian alam sekitar. Okey. Kita tengok ya, untuk topik yang pertama ini 3.1 ialah kitaran hayat. Kitaran hayat. Okey, saya rasa yang ni saya kena besarkan sikit ya ini. Okey. Alright. Dah jauh pergi. Okey, Alon Alright, so cuba kita kecilkan sikit di sini. Alright, kita tengok yang inilah senang. Okey, kitaran hayat untuk produk. Okey, kitaran hayat produk ya. Jejak karbon. Okey, jejak karbon ataupun carbon footprint merujuk kepada jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke atmosfera. Okey, hasil daripada aktiviti individu. Hasil daripada sesuatu peristiwa, kejadian ataupun organisasi, industri ya, komuniti ataupun produk yang digunakan dalam kehidupan harian, iaitu awak tengok Rajah 3.1. Ini adalah aktiviti-aktiviti manusia lah setiap hari kan. Rajah 3.2 menunjukkan satu contoh label jejak karbon pada produk bahan pencuci. Bagi setiap cucian ya, label jejak karbon pada produk bahan pencuci. Okey, kita tengok di sini Rajah 3.1. Okey, di sini melibatkan penggunaan air, pembebasan gas rumah hijau, karbon dioksida. Okey, tenaga elektrik, penggunaan tenaga elektrik. Okey, maknanya kalau awak tengok di sini semuanya adalah mengurangkan keimbangan offset. Ini imbangan ini adalah aktiviti yang dapat mengurangkan jejak karbon. Okey, kita ada air, penggunaan air, pembebasan gas rumah hijau, penggunaan tenaga elektrik, pengangkutan, sisa-sisa pembuangan, kita semula kita semula bahan-bahan yang telah digunakan, gas, termasuklah juga mungkin pembebasan gas-gas yang lain dan aktiviti persendirian. Contoh kat sini ada juga bahan api, bahan api kita isi petrol ke dalam kereta kita ya. Ini untuk tujuan pengangkutan. Okey. Contoh aktiviti imbangan jejak karbon termasuklah penggunaan tenaga angin dan tenaga suria. Okey, kalau awak tengok sini, contoh aktiviti imbangan jejak karbon maksudnya dia menstabilkan semula. Maknanya kalau satu aktiviti tu membebaskan banyak banyak karbon dioksida. Okey, ada lagi aktiviti lain yang mengurangkan penggunaan karbon dioksida. So kat situ ada imbangan. Ada yang terlebih guna, ada yang cuba untuk mengurangkan penggunaan karbon.
Okey, itu kita panggil dia sebagai imbangan jejak karbon. Termasuklah penggunaan tenaga angin dan tenaga suria untuk menjanakan tenaga elektrik tanpa membebaskan karbon dioksida ke dalam atmosfera. Okey, kita guna tenaga angin. Negara kita, adakah mereka pihak-pihak tertentu termasuklah pihak kerajaan ada menghasilkan tenaga penghasilan tenaga daripada angin? Ada ke tak? Pernah nampak tak kincir angin yang besar? Kat mana kita nampak kincir angin yang besar biasanya? Ya? Di mana? Kincir angin yang besar. Kita boleh lihat kincir angin yang besar biasanya di negara apa? Di negara Belanda. Betul tak? Di negara Belanda biasanya kita dapat melihat ya kincir angin Netherlands, Belanda ataupun negara Dutch. Okey. Mungkin di sana angin dia kuat kan? So dia boleh gunakan angin untuk menghasilkan tenaga elektrik. Selain daripada itu, tenaga suria untuk menjana tenaga. Okey, saya rasa negara kita Malaysia banyak menerima matahari ya. Lebih daripada maknanya daripada dalam 365 hari setahun tu kita lebih banyak mendapat cahaya matahari berbanding daripada cuaca-cuaca yang lain. Ada hujan, okey, ada hujan dan sebagainya, tetapi saya rasa penerimaan cahaya matahari lebih banyak. So maknanya itu adalah satu kelebihan kepada Malaysia, terutama negara di kawasan Khatulistiwa, dia mendapat cahaya matahari yang lebih. So kita boleh gunakan tenaga suria untuk menjana tenaga elektrik tanpa membebaskan karbon dioksida ke dalam atmosfera. Saya pernah mendengar ya, ada pihak yang hendak menggunakan tenaga ombak. Tenaga ombak untuk mendapatkan tenaga elektrik, tapi saya tengok sampai sekarang saya tak tahu wujud atau tidak menggunakan tenaga ombak. Wallahualam. Okey, selain daripada tenaga angin, tenaga suria, apa lagi yang awak rasa kita boleh guna untuk mendapatkan tenaga elektrik? Apa dia? Boleh kalau awak nak melibatkan diri dalam kita punya discussion kita ataupun perbincangan kita, boleh. Tenaga kilat. Betul ke tak? Pernah dengar tak tenaga kilat? Tak pernah? Tenaga kilatnya penting. Dan saya dapat tahu ada pihak-pihak daripada universiti, terutama yang saya tahu adalah daripada Universiti Teknologi Malaysia Skudai ya, ada dia orang buat kajian untuk mendapatkan mengumpul tenaga daripada kilat untuk dikumpulkan dan kemudian dapat digunakan, disimpan boleh jadi disimpan macam tenaga solar lah. Okey, dan kita dapat gunakan untuk mendapatkan elektrik, menjana kuasa elektrik. Itu wallahualam mungkin dalam peringkat kajian. Okey. B3B, penanaman tumbuhan hijau yang menyerap karbon dioksida daripada atmosfera. Okey, jadi kat sini kita boleh mengalakkan lebih banyak pokok berada di bumi kita, supaya sebab apa pokok dia menghasilkan oksigen, betul tak? Dia mengambil macam mana saya lupa dah. Okay. Menyerap karbon dioksida daripada atmosfera. Penanaman tumbuhan hijau menyerap karbon dioksida daripada atmosfera. Okey. Kita manusia ambil oksigen, keluarkan karbon dioksida. Tetapi tumbuh-tumbuhan dia ambil karbon dioksida tapi membebaskan oksigen. Dia terbalik dengan kita manusia dan haiwan kan. Terbalik. So maknanya manusia dan haiwan saling memerlukan antara satu sama lain untuk macam menghasilkan
gas karbon dioksida dan oksida masing-masing lah. Okay. So masing-masing memerlukan contohlah. Manusia memang dia wujud atas muka bumi sampai bila-bila dia akan beranak pinak, kan? Betul? Alright, tetapi tumbuh-tumbuhan dia tidak mempunyai kawalan. Manusia dia boleh kawal diri dia, ya. Dia boleh bergerak, dia boleh pergi ke mana-mana, kan. Tapi macam pokok, dia hanya berada di situ sahaja. So kalau terdapat pihak lain, contoh macam manusia, kan, pergi tebang pokok habislah, kan. Dia tak boleh kontrol kat situ. Pokok dia tumbuh, lepas tu kalau dia mati ke, ditebang ke, itu saja dia. So atas usaha daripada pihak manusia lah untuk menanam lebih banyak pokok untuk mendapat lebih banyak oksigen. Okey, boleh faham, ya? Nombor 4, kajian jejak karbon. Bagi seseorang individu lazimnya bermula dengan mencerminkan produk yang digunakannya dalam sehari. Kajian jejak karbon bagi seorang individu lazimnya bermula dengan mencerminkan produk yang digunakan dalam sehari. Maknanya mencerminkan penggunaan produk lah. Okey. Sebagai contoh, peti sejuk dan jam elektrik merupakan suatu produk yang digunakan sepanjang hari dalam kehidupan seseorang. Peti sejuk dan juga jam elektrik kita guna sepanjang hari, betul tak? Ataupun air condition, kan? Sekarang musim panas, kan? So banyaklah, tinggilah penggunaan air condition lah sama ada di rumah ataupun di pejabat. Okay, jejak karbon penggunaan peralatan elektrik seperti ceret elektrik dalam sehari dapat dianggarkan dengan cara menentukan jumlah karbon dioksida yang dibebaskan daripada penggunaan ceret elektrik berkenaan. Maknanya kalau kita guna ceret elektrik, maknanya kita guna elektrik, kan? Yang menjana elektrik, menyalurkan elektrik kepada kita adalah pihak tenaga nasional berhad. So tenaga nasional berhad, dia menghasilkan tenaga elektrik daripada pembakaran apa? Arang batu. Betul ke tak? Arang batu, kan? Pembakaran arang batu. Alright, di sini ada contoh, ya. Di sini ada contoh. Ini ada satu soalan di sini, ya. Sebuah ceret elektrik yang berkuasa 2 kilowatt digunakan selama 0.5 jam sehari. Hitungkan jejak karbon penggunaan ceret elektrik dalam sehari dengan anggapan yang berikut. Penggunaan 10 kilowatt jam tenaga elektrik menghasilkan 8 gram karbon dioksida. 10 kilowatt tenaga elektrik menghasilkan 8 gram karbon dioksida. So macam mana nak kira? So awak listkan dululah apa dia maklumat-maklumat yang diberikan, betul tak? Kuasa ceret elektrik sama dengan 2 kilowatt. Okey. Kekerapan penggunaan ceret elektrik dalam sehari ialah, okey, dalam sehari dia guna 0.5 jam sehari. Saya tulis tu 0.5 jam. Tenaga elektrik yang digunakan dalam sehari, okey, awak boleh tengok kuasa ceret elektrik darab kekerapan. 2, okey, kuasa ceret elektrik 2 kilowatt darab dengan 0.5. Dapatlah 1 kilowatt. Okay, penggunaan tenaga elektrik dengan menggunakan ceret elektrik sahaja. Jumlah karbon yang dibebaskan ialah 1/10 kilowatt darab dengan 8 gram. So awak dapat 0.8 gram penggunaan karbon untuk ceret elektrik dalam sehari. Nampak macam tak penting, kan? Tapi bila kita kira benda tu sesuatu yang menjadi keadaan yang sebenar, benda yang real. Benda real kita guna penggunaan jejak karbon, penggunaan ceret elektrik dalam sehari berapa gram. Ya, gram karbon ni. Gram karbon tau. Okey. Boleh faham, ya?
Boleh faham? Gram karbon tu. Okey. Sekarang ni kita lihat pula kepada jejak karbon ataupun carbon footprint dan tapak tangan karbon. Carbon handprint pada sesuatu produk. Jejak karbon, carbon footprint bagi sesuatu produk merujuk kepada impak negatif terhadap kelestarian sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kitar hayatnya. Oh, okey. Impak negatif ataupun kesan negatif yang dihasilkan daripada produk dari segi penggunaan, penggunaannya sekitar sepanjang kitar hayatnya ya. Jejak karbon apa yang berapa banyak gram karbon yang dihasilkan daripada penggunaan produk tersebut. Tapi dia melihat kepada negative side lah. Okey, tapak tangan karbon bagi suatu produk merujuk kepada impak positif terhadap kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kitar hayatnya. Jadi dia opposite, dia bersetentang dengan jejak kaki karbon. Kan jejak karbon, dia tak sebut jejak kaki, dia sebut jejak karbon. Yang tu tapak tangan karbon. Okey, cuba lihat di sini jadual 3.1 menunjukkan langkah-langkah tapak tangan karbon untuk mengurangkan jejak karbon. Menarik ya. Kalau awak dapat nota-nota macam ni memudahkan lagi kamu untuk faham, betul tak? Okey, kita tengok di sini. Saya kecilkan. Boleh tak? Kita kecilkan sikit. Nampak tak? Boleh? Okey, so kita adjust sikit. Jadual 3.1 ialah langkah-langkah tapak tangan karbon. Okey, langkah tapak tangan karbon yang pertama, penggunaan bahan jejak karbon rendah. Okey, guna penghasilan bahan karbon yang rendah ya. Contoh di sini, bahan binaan seperti kayu adalah contoh bahan yang boleh diperbaharui. Boleh baharu dan kurang membebaskan gas rumah hijau. Okey. So dia kata sini bahan binaan seperti kayu adalah contoh bahan yang boleh diperbarui. Maksudnya kita boleh dapatkan bahan yang kita boleh ambil dan kita boleh renew balik. Kita boleh perbaharui balik. Maknanya kalau pokok kita boleh tanam balik. Okay. Alright. So kalau kita guna bahan-bahan lain yang tidak boleh diperbarui, contohnya seperti apa? Contohlah rumah besi contoh kan. Binaan daripada besi kan. So besi kita kena ambil kena gali daripada tanah, betul tak? So dia bukan bahan renew lah yang boleh kalau dah ambil besi dah ambil korek habis lah kan, dah tak boleh diperbaharui lagi. Okey, boleh faham ya? Okey, pemanjangan kitar hayat dan peningkatan kecekapan tenaga produk. Kita boleh panjangkan hayat. Bateri yang boleh dicas semula dan sel suria merupakan produk yang mempunyai kitar hayat yang panjang dan kecekapan tenaga yang ditingkatkan. Saya bagi contoh. Okey, cuba awak bagi contoh dulu. Awak lah bagi contoh. Saya saja Okey, kita nak test. Awak tahu ke tak? Apa dia bateri yang bahan yang kita gunakan, menggunakan bateri kita boleh cas balik. Cas. Cas bateri. Okey, macam kita guna ni, kita duk cas komputer ni macam mana? Guna elektrik kan? Kita cas komputer ni guna elektrik. Apa dia yang kita gunakan? Contoh seperti apa? Contoh gram karbon, penggunaan karbon lah. Ni siapa ni? Hamba Allah ni. Maksud gram karbon itu macam mana cikgu? Okey, gram karbon tu maksudnya penggunaan karbon.
dalam sukatan gram. Okay. Dia dah identify dah. Tadi kan soalan pula. Ni yang ni tadi kan. Dia dah kenal pasti dah ini. Ini memang tetap ni. Yang ni memang tetap. Penggunaan 10 kilowatt jam tenaga elektrik menghasilkan 8 karbon ni memang ni dah tetap. Ya, dah tetap lah. So dia dah bagi tahu kita kalau kita guna 10 kilowatt jam tenaga elektrik dia akan menghasilkan 8 gram karbon. Mereka dah buat kajian. Okay. So kita buat kiraan je daripada mengikut sukatan ini. Okay, 10 kilowatt jam tenaga elektrik menghasilkan 8 gram karbon. Ini kajian telah dibuat lah. Ini bukan kita letak ni apa semua kan, bukan. Ini mengikut kajian ya. So kalau dia nak tanya, kalau 2 kilowatt, okay, yang digunakan selama 0.5 jam. So awak kira dulu berapa kilowatt per jam. Betul tak? Di sini dia kata 2 kilowatt selama 0.5 jam. So nak tahu berapa kilowatt, awak darab 2 kilowatt darab 0.5 jam sehari dapat berapa kilowatt secara total untuk satu hari. Okay, so ini cara pengiraan dia lah. 1/10 darab 8. Okay, sama dengan berapa yang awak dapat. Boleh ya? Gram tu, karbon dalam sukatan gram tu telah ditentukan. Siap-siap dah untuk kita. Okay, pemanjangan kitab elektrik tadi. Okay, soalan saya tadi, siapa boleh jawab? Apa yang kita gunakan untuk kita cas bateri dia? Awak ingat tak? Kereta elektrik. Betul tak? Kereta elektrik dia cas kereta elektrik. Jadi dia dah tak guna dah petrol. Dah safe dah kat situ. Dah selamat dah, tak payah dah guna petrol sebab petrol awak kena gali, pergi cari gali minyak, betul tak? Dah penat-penat gali dapat petrol pakai dah habis. Gali lagi. Setakat yang ada kat dalam bumi tak apalah kalau ada. Kalau dah habis macam mana? Tenganga semua kan? Okay, so itu mungkin salah satu cara ya untuk mengimbangkan penggunaan karbon tadi. Maknanya kita nak kurangkan. Ni sama ada memanjangkan kitar hayat penggunaan produk ataupun meningkatkan kecekapan tenaga. Okay, maknanya mengurangkan penggunaan lah. Jadi maknanya kalau kita cas kereta dengan elektrik, kita cas bateri tu dengan elektrik, so kita mengurangkan penggunaan bahan karbon. Cuma masalahnya kereta elektrik tu mahal, betul tak? Dia kata maknanya dia kena belanja mula-mula tu tinggilah nak beli kereta tu. Tapi bila nak gerakkan kereta tu cas elektrik je. Tak payah nak guna petrol lagi, nak pergi dekat petrol pump, nak pergi bayar apa-apa tak ada. Okay. Kalau saya tak silap, saya tak tahu kena bayar ke tak, tapi saya tengok kalau dekat setengah shopping kompleks kan dia ada tempat cas kereta tenaga elektrik. Mungkin dia orang bayar kot, saya tak pasti. Tapi dari segi kos boleh jadi lebih rendah. Okey, seterusnya kita tengok penggunaan sumber tenaga jejak karbon yang rendah. Okey, contoh di sini stesen jana kuasa seperti stesen jana kuasa hidroelektrik adalah contoh sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak membebaskan gas rumah hijau ke atmosfera. Penggunaan jana kuasa hidroelektrik dia menggunakan apa ni? Apa dia panggil? Kena bina empangan. Betul tak? Kena bina empangan. So kalau bina empangan, di situ memerlukan satu pembelanjaan yang besar oleh pihak kerajaan lah untuk membina empangan. Sekali buat belanja mungkin juta-juta, bilion mungkin kan. Tapi air memang lalu hari-hari kat situ. Lalu dengan kuat, dengan derasnya dan memutar turbine. Betul tak? Dia akan memutarkan turbine tersebut akan menghasilkan tenaga elektrik. Okay. Alright. So memanglah macam kereta tadi lah, nak beli kereta mahal, kereta elektrik. Tapi
Once dah beli, tak payah nak fikir lagi nak belanja, nak bayar petrol ke apa, tak payah. Sama juga stesen jana elektrik, mula-mula nak buat empangan, memerlukan pelaburan yang sangat besar oleh pihak kerajaan. Okey, memang kerajaan. Tapi duit tu datang daripada kita juga, duit income tax yang kita bayar, betul tak? Faham tak? Duit income tax okey. Duit kita sebenarnya, duit rakyat tu. Dia buat empangan ke apa ke, dia buat jalan ke, dia buat jambatan ke, semua duit rakyat. Duit yang kita bayar untuk income tax. Okay. Alright. Jana kuasa elektrik tak perlu berbayar. Dia sentiasa menjana elektrik. Saya tak tahu di kawasan Semenanjung Malaysia, wallahualam saya tak tahu pasti, tapi yang saya tahu di Sarawak ada satu empangan yang namanya empangan bakun. Awak boleh cek dalam Google kan, cuba tanya empangan bakun. Dia menghasilkan tenaga elektrik yang sangat tinggi, sangat banyak untuk pembangunan pembangunan negeri Sarawak. Pada mula pembinaan empangan bakun tu mendapat tentangan yang hebat daripada banyak pihak kerana terpaksa terpaksa kita kata sacrifice. Sacrifice apa? Apa yang sacrifice dalam bahasa Inggeris pula? Okay, apa dia? Sacrifice maksudnya melepaskan. Okay, terpaksa dia perkataan dia tu apa dia? Siapa boleh tolong saya? Sacrifice, apa maksud dia? Mengelakkan, bukan mengelak dia okay, saya tak tahu perkataan dia, maknanya awak daripada menggunakan satu benda, awak let go benda tu lah. Okay, awak let go. Okay, jadi pembangunan empangan elektrik pembangunan empangan bakun telah memberi impak kepada persekitaran alam seperti hutan-hutan di situ, binatang-binatang, juga manusia-manusia yang tinggal dekat kawasan itu terpaksa berpindah. Betul lah? Okay, so itu salah satulah yang menjadi tentangan pada pembinaan empangan bakun di Sarawak. Saya tak silap mungkin dalam tahun 80-an ataupun 90-an macam tu. Okay, cuba cek tengok. Okay, pengubah tenaga dengan kecekapan tenaga yang tinggi. Contoh, bila kita cakap ni kita kena bagi contoh. Peralatan elektrik yang mempunyai label cekap tenaga yang berkadaran 5 bintang, kecekapan tenaga yang tinggi. Contoh awak beli aircon, contoh dia ada sebut tentang dia dapat menjimatkan tenaga elektrik. Contohlah macam aircon kat rumah saya tu, okay, saya ada satu aircon tu, dia tulis kat situ selepas 3 jam dia akan save energy. Dia ada sebut perkataan apa dah saya lupa. Okay, dia akan save energy selepas penggunaan 3 jam seterusnya. Okay. Jadi awak carilah peralatan elektrik yang yang dapat mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Okay. Ni bagus. Alright. Lagi seterusnya penggubah tenaga dengan kecekapan yang tinggi. Ni lah yang 5 bintang tadi. Okay, nanti saya cek tengok apa yang apa tu. Dia sebut sebagai, sekejap saya cek tengok. Okay. Sorry. Saya tengok peralatan elektrik tu apa tu, peti ais. Inverter. Awak tengok perkataan inverter inverter linear, lebih kurang macam tu lah dekat barang elektrik tu. Okay, dia boleh mengurangkan penggunaan elektrik selepas tengoklah awak macam inverter perkataan inverter. Kalau dekat apa tu, mesin pencuci, mesin basuh elektrik boleh ada, aircon ada, dan juga peti sejuk. Tengok perkataan inverter linear ataupun inverter, tengoklah. Okay.
Pengurusan. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya, pengurusan sisa yang cekak berkonsep 5R, refuse, reduce, recycle, reuse dan ROT, ROT. ROT kat sini memudahkan perebutan sisa melalui pembuatan kompos. Okey, kat sini mereka menggalakkan pengurusan sisa yang cekak. Okey, cuba tengok. Kalau kita beli baju contoh kan, lebih baik kita recycle. Baju tu elok lagi, takkan awak nak buang, betul tak? Tak nak, baju elok lagi dah boring pakai, jual. Jual kepada, contoh kalau di negara maju, contoh seperti di Amerika ataupun di Jepun, mungkin mereka ada satu pihak yang membeli baju-baju yang masih baru lagi. Dan baju tu dikumpulkan. Kalau awak tengok baju-baju ni, dihantar ke negara yang ketiga, third world country, termasuklah negara kita. Sebab tu awak tengok dekat negara kita banyak penjualan bahan pakaian-pakaian yang disebut sebagai pre-love. Dia cakap pre-love kan, ataupun recycle. Produk tu masih lagi dalam keadaan yang baik. Ada setengah tu mungkin dia baru pakai sekali aja. Lepas tu dia jual. Mungkinlah pembeli yang pertama tu orang kaya kan. Pakai sekali tu tak nak dah. Dia let go, dia jual dekat pihak tertentu dan mereka kumpulkan dan mereka jual kepada negara ketiga. Kalau awak tengok kan, dia jual dalam bentuk apa dia? Dia panggil dalam bentuk satu packaging yang besar dia jual lah. Jadi orang-orang kat sini yang buat bisnes kan, dia pergi dekat Pelabuhan Kelang tu, dia pergi dia beli daripada sana. Okay, dia tengok dia nak beli yang pakaian wanita, pakaian khas untuk wanita, pakaian-pakaian khas untuk lelaki ataupun yang campur-campur ataupun yang kita kata yang kategori yang kurang elok kualiti. Ada yang kualiti bagus, ada kualiti yang kurang bagus, ada. Boleh tengok dia bercampur banyak. Maknanya kalau awak beli dalam bentuk bundle yang besar tu, mungkin awak spend dalam beberapa ratus kat situ kan. So kalau awak dapat yang elok-elok lah sebab dia bercampur semua. Okay, ni bagus untuk penggunaan semula barang-barangan yang masih lagi dalam keadaan baik. Okay, tidak menerima produk yang tidak diperlukan. Okay, maknanya ambil kumpulkan bagi pada pihak lain. Mengurangkan kuantiti yang digunakan, okey, jangan membazir. Yang kat sini dia nak ajar kita sebagai manusia supaya jangan berlebihan, jangan membazir, guna setakat yang nak je, kurangkan kuantiti produk yang digunakan. Contoh makanan kan, makanan contoh saya bagi contoh, terutama waktu bulan puasa, betul tak? Bulan Ramadan kan, sepatutnya pada bulan Ramadan kita mengurangkan penggunaan makanan, tetapi makanan dihasilkan berlebihan. Nak makan yang sedap-sedap nak buka puasa kan, lepas tu buang aja. Dah makan kenyang dah tak habis, buang. Sepatutnya tidak dibuang, mungkin boleh dikumpulkan mana yang masih lagi elok boleh digunakan, kumpulkan mungkinlah kot letak dalam Tupperware plastik kan, boleh distribute, boleh edarkan kepada pihak-pihak yang ingin memerlukan. Okey, selain daripada tu kita semula produk, macam-macam produk boleh kita semula. Pinggan mangkuk boleh kan, betul tak? Perabot boleh tak kita semula? Boleh. Boleh, tapi besar lah nak angkat kan, betul tak? Mungkin peralatan-peralatan elektrik, komputer, desktop semua tu kan, CPU apa semua, ada setengah banyak yang kita semula dan diguna pakai semula lah. Refurbish kan dia panggil kan, refurbish maksudnya diperbaharui semula lah yang lama tu. Okey, kemudian memudahkan perebutan sisa melalui pembuatan kompos. Kat sini kalau boleh kita gunakan produk-produk yang boleh reput balik. Contoh kalau kita jual makanan, kalau boleh kita bungkus dalam kertas. Tak kisahlah kertas yang macam kertas yang brown tu kan, brown paper tu kan, yang color brown tu. Guna yang tu sebab bila awak buang dia akan hancur dalam tanah. So kalau boleh kurangkan penggunaan plastik. Okay, penggunaan plastik. Kalau plastik yang nipis tu mungkin mudah untuk hancur, tapi kalau plastik yang tebal
sangat susah untuk hancur, mungkin memerlukan beratus-ratus tahun boleh jadi untuk menghancurkan. Okey, seterusnya kita tengok pada langkah tapak tangan karbon, impact yang positif ini iaitu kita penyingkiran dan penyimpanan karbon dioksida dalam sinki karbon dan pengumpulan karbon dalam biogesim. Okay, penyingkiran dan penyimpanan karbon dioksida dalam sinki karbon. Okey, apa yang dimaksudkan sinki karbon? Ia merupakan tempat semula jadi seperti hutan dan lautan yang menyingkirkan karbon dioksida daripada udara apabila karbon dioksida terlarut dalam air laut dan diserap masuk ke dalam tumbuhan hijau. Okey, awak ingat tak? Kan kita punya keadaan kitaran air kan? Air kan bergerak daripada gunung masuk ke sungai, daripada sungai ke laut, daripada sungai ke laut menjadi wap, okey, lepas tu hujan turun balik. So kat situ ada wujudnya karbon dioksida yang terserap masuk ke dalam contoh kat sini dia kata penyingkiran karbon dioksida daripada udara apabila karbon dioksida terlarut dalam air laut. Karbon dioksida larut dalam air laut. Tengoklah. Macam-macam dalam air laut tu. Okey. Produk karbon dalam biogesim dapat juga membantu mengurangkan karbon dioksida dalam udara. Biogesim. Biogesim awak tengok kat sini nampak tu. Karbon dalam tanah, penguraian menghasilkan karbon dioksida naik ke udara, respirasi tumbuhan hijau, aktiviti semua karbon dioksida terhasil, betul tak? Sini fotosintesis, penguraian semua terhasil. Lepas tu dia naik ke udara, hujan turun, masuk balik dalam sungai. Lepas tu pergi pula ke laut. Okey, berlaku banyak penghasilan karbon dioksida. So maknanya kita mesti kita punya bumi kena seimbangkanlah jumlah karbon dioksida yang dihasilkan tu perlu diseimbangkan dengan penghasilan oksigen. Okey. Ataupun aktiviti-aktiviti lain yang telah kita bincangkan. Inilah yang disebut sebagai langkah tapak tangan karbon. Boleh faham hutan dan lautan adalah contoh sinki karbon. Tempat kita dump, kita buang karbon. Kan? Hutan dan hutan dan lautan adalah contoh sinki karbon. Karbon masuk, karbon keluar. Fotosintesis menghasilkan, ambil karbon, okey, penguraian, karbon keluar balik. Alright, okey, faham Okey, seterusnya, apa ni seterusnya ini? Okey, berapa orang pelajar? Okey, ada 3. Okey, kitaran hayat sesuatu produk. Kitaran hayat umum sesuatu produk boleh dikelaskan kepada 2 iaitu A, bermula daripada sumber hingga peringkat pelupusan dan dikitas semula. Disebut sebagai cradle to cradle life cycle of a product. Okey, daripada mula sumber hingga ke akhir pelupusan. Yang nombor 1 B, bermula daripada sumber sehingga peringkat pelupusan dan dibiarkan mereput. Ke peringkat pelupusan. Yang ini daripada mula ke peringkat pelupusan dan dibiarkan mereput. Yang pertama tak dibiarkan mereput, dekat pelupusan juga kan. Dekat bahagian pelupusan dikitas mula. Yang ini dihantar kat tempat pelupusan dan dibiarkan mereput. Okey. Ini dekat tapak pembuangan sampah lah kot. Dibiarkan mereput kat situ kan. Okey. Rajah 3.4 menunjukkan kitaran hayat bagi sesuatu produk. Cuba tengok sini. Ini cradle to cradle life. Sumber. Okey, pembuatan penghasilan produk daripada pokok. Okey, hantar pengangkutan.
penggunaan pelupusan kita semula. Betul? Contoh ni buku lah. Okay, menghasilkan buku daripada pokok kayu kan. Pokok kayu, batang pokok kayu tu kan. Proses boleh dapat menghasilkan buku. Lepas tu hantar satu tempat pelupusan. Kita hantar buku ni satu tempat. Dia tak buang lagi ni. Bukan masuk dalam tong sampah buku-buku ni kotor pula. Okay. Boleh dikitas semula. Pakaian, buku, okay, mungkin makanan, boleh dikitas semula. Tetapi kat sini dia adalah sesuatu perkara yang berbeza daripada yang pertama. Ini dah tak boleh buat apa dah. Dah rosak dah. Maknanya kalau boleh diguna pakai lagi, kita kitas semula. Tapi kalau sudah tidak boleh digunakan, kita biarkan dia mereput. Mereput kat mana? Okey, mungkin mereput dekat bahagian pembuangan sampah. Okay, kawasan pembuangan sampah. Ataupun mereput mungkin dia bakar kan. Okay, dia bakar. Alright, kitaran hayat bagi sesuatu produk. Okey. Ada soalan tak kat situ? Boleh faham gambar rajahnya sangat mudah untuk pelajar-pelajar untuk memahami je ya. Okey, lepas ni kita jawab soalan, jangan risau. Okey, isu mikroplastik dalam rantaian makanan. Okey, apa itu mikroplastik? Okey, mikroplastik ialah kepingan plastik yang panjangnya kurang daripada 5 mm dan menjadi berbahaya jika berada dalam badan organisma akuatik. Organisma akuatik ialah apa dia? Ni lah akuatik ni termasuk ikan, mikroorganisma kan, okay. Jadi dia menjadi kebimbangan mikroplastik ni sudah mungkin dimakan oleh ikan-ikan ataupun haiwan-haiwan akuatik ini, lepas tu kita pula makan dia. Dengan kita kena. Okay. Isu mikroplastik dalam rantaian makanan. Mikroplastik ialah kepingan plastik. Okey, dah baca tadi nombor 2. Sumber utama mikroplastik ialah sisa plastik yang berasal daripada produk plastik seperti botol plastik, tekstil buatan manusia, baju. Ada buat baju yang bukan 100% cotton, betul tak? Dia ada campuran. Okay, cat dan juga peralatan elektronik yang dibuang. Okay, ada parts-parts tu mungkin terkeluar daripada tu badan barang plastik tadilah kononnya. Okey, nombor 3, isu mikroplastik dalam rantaian makanan timbul adalah disebabkan oleh pemindahan mikroplastik antara pelbagai jenis organism sehingga berakhir dalam badan manusia, seperti pemakanan dalam siratan makanan. Okey, kata kalau ikan yang makan mikroplastik tu, lepas tu kita pula makan ikan. Kita akan mendapat wujudnya bahan mikroplastik tersebut di dalam badan manusia. Pemindahan mikroplastik tersebut dalam rantaian makanan menjadi satu isu pemakanan yang mengancam kesihatan manusia. Sebab tu awak tengok kan manusia sekarang banyak penyakit-penyakit yang pelik, betul tak? Kita tak tahu, mungkin benda-benda ni menjadi asbab kepada penyakit-penyakit yang pelik tersebut kan. Migraine, macam-macam lah kan. Okey, mikroplastik daripada tekstil buatan. Contohnya pakaian. Mikroplastik ini daripada bahan pencuci pakaian. Boleh jadi. Mikroplastik daripada sabun pencuci pakaian. Oh, ada mikroplastik dalam sabun tu saya tak tahu. Okey. Kemudian daripada sisa-sisa produk ini semua katalah semua dibuang ke dalam sungai. Tak adalah dibuang ke dalam sungai, dibuang ke dalam aliran air, masuk ke sungai dan daripada sungai ke laut. Jadi binatang-binatang yang lain pun makan mikroplastik tu. Mikroplastik tidak dapat ditapis dan akhirnya disingkirkan ke lautan. Tak dapat ditapis, mungkin dia terlalu halus. Okey, so apa yang berlaku?
Mikroplastik dimakan oleh organisme akuatik seperti ikan ataupun plankton. Mikroplastik dari sisa plastik. Okay, macam-macam tu. Pakaian, kotak, semua dibuat daripada bahan plastik. Boleh faham ya? Okay, pemindahan mikroplastik daripada produk buatan manusia ke makanan. Okay, boleh tengok ya. Gambar rajahnya jelas. Saya harap awak mudah faham. Langkah di bawah dapat dijalankan untuk membantu mengurangkan mikroplastik dalam rantaian makanan. Langkah ini bagaimana cara dia untuk mengurangkan wujudnya mikroplastik dalam rantaian makanan. Yang pertama, mengurangkan penggunaan produk plastik. Banyak dah produk plastiknya di pasaran ke tak? Macam-macam. Kita punya handphone ni pun ada plastik agaknya. Handphone, penutup, bekas, semua plastik. Cawan dia tak plastik. Betul tak? Cawan tak plastik. Okey. Kedua, menguruskan sisa plastik berkonsep 5R. Maksudnya kalau dah buang plastik-plastik yang besar, dalam bentuk yang besar tu, recycle balik. Recycle, jangan buang. Jangan buang ke laut. Jangan buang mata-rata, nanti bahaya kan. So recycle balik. Kita kalau yang mana yang boleh guna balik. Kemudian penggunaan idea pengurusan cekap seperti proses kita semula. Upcycle yang menghasilkan produk plastik baharu yang mempunyai nilai yang tinggi daripada produk asal. Betul? Okey, saya pernah tengok ya, rumah yang dibuat, dinding rumah yang dibuat daripada botol plastik. Macam mana tu? Okey. Ini sebab dia nak recycle lah tu. Okey. Selain daripada itu, ni upcycle maksudnya dia menggunakan dia recycle tetapi penggunaannya menghasilkan mutu yang lebih baik. Okay, mutu nilai yang lebih baik ataupun mutu yang lebih baik atau kualiti yang lebih tinggi. Okay, alright. Saya rasa pelajar-pelajar semua faham perbincangan kita. Bagus kita masih ada pelajar, bagus. Istiqamah berada dalam kelas ini ya. Kelas ni saya tak silap free, betul tak? Free ya. Benda free of charge ya. Takkan nak pergi yang berbayar kan? Sama je. Okey. Rajah 3.7 menunjukkan contoh-contoh produk yang dapat dihasilkan daripada proses upcycle. Mungkin awak boleh buat bahan untuk rekreasi, hiasan. Okey. Ini daripada apa ni? Bola. Bola yang dipotong dua. Sangat kreatif. Yang ni botol plastik. Okey, dihasilkan nampak lebih menarik untuk menanam pokok menggunakan, saya tak silap ni menggunakan air kan. Lagi ini bahan besi ni. Besi kan. Dibuat, mungkin kat sini dia buat apa? Meja. Siap buat meja. Di kayu ni dia buat balik dalam bentuk kursi dan meja. Maknanya penggunaan bahan yang lebih baik lah. Ya, kalau nak jual pun boleh jual dengan harga yang lebih up. Okay. Alright, so cuba tengok soalan ini. Kita bincangkan soalan ini. Okey, cuba tengok. Rajah 1 menunjukkan jejak karbon. Apakah jejak karbon? Siapa tahu soalan jawapan untuk jejak karbon? Apakah yang dimaksudkan sebagai jejak karbon? Jejak karbon adalah apa? Sambil saya mencari jawapan. Okey, awak cuba jawab dulu. Apakah yang dimaksudkan dengan jejak karbon? Okey, jejak karbon ialah, pergi balik pada nota tadi, saya bantu awak. Apakah yang dimaksudkan dengan jejak karbon? Okey.
Jejak karbon adalah merujuk kepada jumlah karbon dioksida yang dibebaskan. Ini jawapannya. Ni nombor 1 ni jawapannya. Jejak karbon ialah merujuk kepada jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke atmosfera hasil daripada aktiviti individu, peristiwa, organisasi, komuniti dan produk yang digunakan dalam kehidupan harian. Itu jawapan dia, nombor 1. Okey, boleh ya? Nombor 2, jawapan untuk nombor 2 apa? Nyatakan 5 faktor yang mempengaruhi jejak karbon suatu produk kegunaan harian seorang individu terhadap kelestarian alam sekitar. Apakah 5 faktor yang mempengaruhi jejak karbon? Okey, ingat balik. 5 faktor yang mempengaruhi jejak karbon ialah, Rustan balik, apa dia? Ini. Yang ni, yang ada kat tepi-tepi ni, itu adalah 5 faktor. 1, penggunaan air. Kedua, penggunaan tenaga elektrik. Yang ketiga, pengangkutan. Yang keempat, awak rasa? Yang keempat apa? Penggunaan bahan api. Boleh? Okey, lagi. Sisa. 1, 2, lagi. 3, 4, 5. Boleh? Okey, jawapan dia ya. Penggunaan tenaga elektrik, air, ni ya tenaga elektrik ya. Ini menghasilkan karbon ni. Air, pengangkutan, makanan. Dia ada sebut makanan. Tapi sini termasuk sisa Sisa, pembebasan gas rumah hijau ini. Okey, pembebasan gas rumah hijau juga. Dan kekerapan penggunaan produk tersebut. Kekerapan penggunaan produk tersebut. Inilah bahagian ini, aktiviti persendirian ini. Okey, kekerapan penggunaan produk tersebut. Okey, boleh ya? Alright, itu jawapan untuk nombor 2. Okey, apakah perbezaan antara jejak karbon dengan tapak tangan karbon bagi sesuatu produk? Tadi ada kita bincang tadi. Apakah perbezaan antara jejak karbon, tapak tangan karbon dengan bagi sesuatu produk? Okey, jejak karbon adalah impact negatif. Faham ya? Jejak karbon ialah impact negatif daripada penggunaan karbon. Okey, tapak tangan karbon pula adalah impact positif. Okey, saya baca kat sini sikit ya. Jejak karbon bagi satu produk merujukkan impact negatif kepada kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh satu produk pada sepanjang kitar hayatnya. Panjang jawapan dia kan. Jejak karbon bagi satu produk merujuk kepada impact negatif kepada kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh satu produk pada sepanjang kitar hayatnya. Selagi kita boleh guna produk tu, apakah dia impact negatif yang boleh dihasilkan kepada kelestarian alam? Itu jawapan ringkas saya kan. Okey, apa pula tapak tangan karbon? Tapak tangan karbon bagi satu produk merujuk kepada impact positif kepada kelestarian alam.
Okay, impact positif kepada kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh penggunaan produk tersebut sepanjang kiptar hayatnya. Sepanjang awak guna produk tu, apa impact positif yang dihasilkan kepada alam sekitar kita. Faham Impact positif, okay, jejak karbon, impact negatif. Jejak karbon, impact negatif. Tapak tangan karbon, impact positif. Pada apa? Terhadap penggunaan satu produk, impact positif atau impact negatif atau impact positif tadi kepada alam sekitar sepanjang penggunaan produk tersebut. Dia kata sepanjang hayat penggunaan produk tu Nombor 4, nyatakan dua jenis kitar hayat yang umum bagi sesuatu produk. Nyatakan dua jenis kitar hayat yang umum bagi dua produk. Tadi kan ingat tak? Cradle to cradle life cycle of product. Cradle to cradle tu daripada sumber kepada apa? Ada gambar rajah besar dua tu kan. Tapi yang pertama tu hanya berhenti kepada bahagian pelupusan. Lepas tu bila bahagian pelupusan tu dia recycle balik. Ini gambar rajah dia kan. Mana tadi? Yang ini. Yang ini lepas pelupusan dia recycle balik, dia tak buang lah, mana boleh guna lagi. Yang kedua, bahagian yang kedua ni dia pelupusan dan terus dibiarkan mereput di suatu tempat. Boleh mereput jadi itu yang dirisaukan bahan yang tak boleh mereput. Contoh bateri yang digunakan dalam komputer. Itu bahaya juga. Bateri tu bila dibuang dalam jumlah yang banyak, bila dia dibuang ke dalam tanah kan, logam yang ada dalam bateri tu akan turun bersama-sama air dalam tanah. Jadi air tu adalah air logam tersebut. Masuk pula dalam tanah, lepas tu keluar ke sungai, masuk dalam laut. Itu juga memberi impact yang negatif kepada kita. Bateri telefon sahaja menjadi kebimbangan juga Alright, so boleh faham? Okay, kita pergi pada nombor yang ke-5. Apakah upcycle? Okay, jawapan. Siapa nak jawab upcycle? Okay, siapa nak jawab upcycle? Dia recycle produk tadi tetapi hasilnya adalah mempunyai nilai yang lebih baik, lebih tinggi, bermutu tinggi dan boleh dijual lah. Jadi maknanya dia bukan sekadar recycle tau. Recycle maksudnya dalam keadaan yang sama tapi boleh guna lagi, tapi recycle balik, boleh pakai balik. Tapi kalau upcycle, awak boleh gunakan, menjadikan dia lebih bermutu tinggi. Maknanya awak tambah nilai terhadap produk yang second hand tadi kan. Okay, awak tambah nilai. Mungkin awak cat balik, awak tambah sana sini, jadi menarik dan boleh dijual semula. Okey, nombor 6. Apakah yang dimaksudkan dengan mikroplastik dan bagaimanakah mikroplastik dihubung kaitkan dengan rantaian makanan? Ini menarik kan? Okey, mikroplastik awak tahu tadi yang kita dah tengok tadi, yang masuk ke laut tadi kan? Semualah bahan-bahan plastik ni kita tak tahu kan. Boleh jadi dia akan menghasilkan kita kata apa bahan-bahan halus daripada plastik ini, akan masuk yang digunakan dalam pakaian, dalam sabun dan macam-macam lagi hasil hasil produk kita, dan dia boleh mengeluarkan mikroplastik tersebut dan masuk ke sungai dan masuk ke laut. Lepas tu organism haiwan-haiwan ni makan dan kita pula makan dia. Ini disebut sebagai rantaian makanan. Betul? Okay, so kita pun makan dengan kita pun kena. Betul? Okay, kita pun terjangkit juga. Masuk pula mikroplastik dalam badan kita. Sebab tu sekarang
kita tengok banyak penyakit-penyakit yang pelik ya. Penyakit-penyakit yang pelik contoh macam kanser kan dulu kurang kita dengar kan, sekarang kita dengar agak kerap. Apa lagi migraine, betul tak? Lepas tu macam-macam lah ya, yang mempengaruhi kadar kesihatan manusia. Okey, boleh kita pergi pada tajuk seterusnya. Kita ada lebih kurang 25 minit lagi, banyak lagi masa. Okey, kita teruskan. Kalau boleh saya nak habiskan topik ini malam ini ya. Kita pergi laju. Sebab apa? Kita 2 kali seminggu je kita jumpa kan. Okey, pencemaran alam sekitar. Jenis dan punca pencemaran alam sekitar ya. Pencemaran alam sekitar merupakan perubahan ciri fizikal, kimia dan biologi yang tidak dikehendaki dalam komponen alam sekitar iaitu udara, air dan tanah. Benda yang tidak dikehendaki lah. Merupakan perubahan ciri fizikal, kimia dan biologi yang tidak dikehendaki. Itu menjadi punca kepada berlakunya pencemaran alam sekitar. Okey. Dan dia berlaku dalam komponen alam sekitar kita, termasuklah dalam udara, dalam air dan juga dalam tanah. Okey, nombor 2, kesan buruk pencemaran alam sekitar termasuklah 1A, nombor 2A, kemudaratan dan ketidakselesaan kepada semua kehidupan. Contoh sekarang awak tengok kan, pemanasan bumi. Tengok semua tempat panas kan, termasuk negara kita. Panas sangat. Selesa tak? Tentulah awak tak selesa kan. Nasib baik tak kemarau. Dah lah panas kemarau pula habis kan. Okey, nombor 2B. Isu alam sekitar seperti banjir, kilat dan perubahan iklim. Ini juga dari segi pembebasan karbon yang banyak tadi akan merubah iklim. Okay, merubah alam sekitar, merubah iklim ya, sehingga kan boleh pergi kepada yang sangat ekstrim ya, mengubah iklim, menyebabkan hujan asid. Negara kita belum lagi hujan asid kan. Bayangkan hujan yang turun kena kamu, kamu akan rasa apa, sakit. Sebab apa? Mengandungi bahan asid kat dalam tu. Okey, acidic, boleh buat pening kepala, boleh buat demam, macam-macam lagi. Alright, so di sini Rajah 3.2 menunjukkan jenis dan punca pencemaran alam sekitar. Okey, kita tengok nombor 1, pencemaran udara. Okey, daripada pembakaran bahan fosil dan biojisim dan juga daripada gas exhaust automobil, kenderaan. Perebutan bahan, okey, perebutan bahan juga menghasilkan karbon dioksida. Sisa organik, okey, sisa organik yang membebaskan gas rumah hijau dan pelbagai jenis gas toksik seperti karbon monoksida. Karbon monoksida daripada exhaust pengangkutan tu kan, exhaust kereta tu, gas karbon monoksida. Oksida nitrogen dan sulfur dioksida di dalam udara. Ni semua pembakaran lah. Okey, pencemaran udara semula jadi daripada letusan gunung berapi. Awak tengok ya, bila gunung berapi meletup kan, udara jadi macam mana? Kelam, betul tak? Dan abu-abu berterbangan, betul tak? Tak boleh nak bernafas. Kalau duduk situ saya rasa mungkin tak boleh bernafas kat situ kan. Pembakaran hutan. Okey, ni asap ya. Ribut debu. Ada tak kat kita kat sini ribut debu? Tak ada. Ribut debu ni mungkin dekat mana ya? Gurun. Gurun ya. Sisa organik yang mereput. Sisa organik yang mereput ni mungkin di tapak pembuangan sampah lah. Okey. Okey, yang kedua, pencemaran udara buatan manusia daripada gas exhaust, daripada alat ataupun kenderaan bermotor. Relau bagas, ini dekat industri lah. Okey, dia mungkin dia bakar sesuatu kan, campuran kimia ke apa ke dalam satu tempat yang besar kan. Okey, jana kuasa terma, jana kuasa yang pemanasan. Terma ni adalah panas ya, daripada pemanasan tadilah akan menghasilkan karbon ya. Okey, industri dan tapak pelupusan sampah.
pencemaran udara, pencemaran bau tak usah cerita. Betul tak? Tapak pelumpusan sampah, saya rasa nasib baik kita mungkin saya rasa kita tinggal di kawasan yang sangat jauh daripada tapak pelumpusan sampah. Saya pernah satu masa saya bekerja, saya lalu kawasan pelumpusan sampah yang dibuat berdekatan dengan perumahan kampung sebuah kampung. Saya tak boleh bayangkan dari segi pencemaran lalat, for sure lalat banyak dan juga pencemaran bau busuk dan sebagainya. Tapi saya rasa tak lama tapak pelumpusan sampah berada di situ mungkin dapat bantahan daripada penduduk sekitar yang telah menyusahkan mereka lah. Mereka jadi tidak selesa kan. So mendapat bantahan, so dia orang tutup tapak pelumpusan itu, ditutup tidak digunakan lagi. Nasib baiklah. Okey. Tadi pencemaran udara. Okey, sekarang kita pergi kepada pencemaran air. Pencemaran air adalah daripada bahan sisa. Okey, bahan sisa yang dibuang, sisa toksid, sisa bahan kimia dan macam-macam lah. Daripada kilang kan, dia buang melalui sungai. Dia buang ke sungai. Itu merupakan satu kesalahan akan didenda oleh kerajaan sekiranya pihak industri membuang sisa toksid sewenang-wenangnya ke dalam sungai. Okay, sebab ada setengah orang minum air daripada sungai. Kalau yang membuang kat sungai tu tak ada masalah lah, awak menyumbang kepada membuang najis mengotorkan sungai tadi. Itu adalah biojisim. Kita gunakan sebagai biojisim kan. Okey, pencemaran air sisa domestik seperti deterjen dan kumbahan. Awak tahu kumbahan kan? Tempat pembuangan sisa-sisa najis. Okey, lagi sisa pepejal seperti sampah sarap juga dibuang ke dalam longkang, dalam sungai dan sebagainya. Bahan pembuangan industri seperti grease, minyak dia kalau dibuang ke dalam air, okay, dia akan memberi kesan juga kepada sungai dan laut seterusnya lah, akan membuatkan hidupan-hidupan mati. Okey, pencemaran air, bahan kimia yang digunakan dalam pertanian seperti baja kimia dan racun perosak. Okey, bahan kimia yang digunakan dalam pertanian, baja kimia dan racun perosak dan juga tumpahan minyak itu menyebabkan pencemaran air. Pencemaran tanah, penggunaan baja dan racun serangga yang berlebihan, pengurusan sisa pepejal yang kurang sesuai, hujan asid akan menyebabkan pencemaran tanah. Kalau kena dekat manusia tentulah teruslah kan. Okey. Sisa nuklear juga menyebabkan pencemaran tanah dan sisa elektronik juga menyebabkan pencemaran elektronik inilah. Contoh kan ni bahan kita punya handset ni. Handset ni bateri tu. Itu sisa elektronik Okey, pencemaran terma. Pencemaran terma di sini yang dimaksudkan ialah penyahutanan, penebangan hutan, aktiviti perindustrian dan juga pembakaran bahan api dalam kenderaan dan juga mesin. Terma ni menghasilkan haba. Okey, pencemaran dalam bentuk haba. Okey, kalau awak tengok sini dia sebut sebagai penyahutanan. Okey, bila pihak-pihak tertentu menebang hutan, sudah tentu bumi kita jadi panas lah. Itu yang menyebabkan pencemaran terma. Okey, awak potong semua pokok, tebang semua pokok, jadi panas lah. Okey, kawasan tu panas, tak teduh. Okey, aktiviti perindustrian juga menghasilkan haba. Pembakaran bahan api, pembakaran sampah, pembakaran bahan api dalam kenderaan. Okey, pembakaran sampah juga menyebabkan berlakunya pencemaran haba dalam bentuk haba Okey. Apa ni? Okey, seterusnya. Okey, ada gambar ni. Berbola lumpur mikroorganisma efektif. Okey, kita tengok di sini Tahap pencemaran air daripada sisa domestik.
Indeks pencemaran udara ataupun disebut sebagai IPU merupakan parameter pencemaran udara yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran udara. Kan selalu awak ingat kan, kalau awak ingat tak kalau kan dalam TV selalu kalau udara berlaku pencemaran udara disebabkan asap oleh pembakaran hutan. Orang selalu cakap pembakaran hutan di Indonesia kan. So kita jadi kelam kan, udara kita jadi kelam. So dia akan buat sukatan menggunakan IPU. Okey, yang kedua, biochemical oxygen demand, BOD. Pula merupakan parameter sukatan untuk pencemaran air yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran air. BOD, kalau IPU untuk sukat udara, pencemaran udara, BOD untuk menyukat pencemaran air. Biochemical oxygen demand. Maksudnya dia nak tengok tahap oksigen ada berapa banyak dalam air tu. Kalau tahap oksigen sikit, maksudnya pencemaran tinggi. BOD ialah jumlah oksigen yang terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria untuk menguraikan bahan organik di dalam sesuatu sumber air. So BOD ni dia check oksigen ada ke tak, sikit ke banyak ke kan. So kalau sikit dia memberi kesan yang buruk kepada mikroorganisma. Dan binatang-binatang yang hidup dalam air kan. Nombor 4, semakin tinggi BOD bagi sesuatu sampel air, semakin banyak mikroorganisma berada dalam sampel air itu. Semakin tinggi tahap pencemaran air bagi sampel itu. Semakin tinggi tahap pencemaran air bagi sampel itu. Semakin tinggi BOD, semakin tinggi tahap pencemaran air bagi sampel itu. Semakin tinggi BOD bagi sesuatu sampel air A, semakin banyak mikroorganisma yang berada dalam sampel itu. Semakin tinggi BOD, semakin tinggi tahap pencemaran air. Tahap pencemaran air semakin tinggi, kalau tak silap mikroorganisma semakin kurang lah, betul tak? Kalau semakin tinggi pencemaran air kan. Saya tak tahu kenapa dia buat semakin banyak. Saya tak pasti kat situ kan. Okay, very good. Okay. Penentuan tahap pencemaran air dalam sampel air berdasarkan BOD dengan cara mengukur masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur setelah dicampurkan dengan sampel tersebut. Apabila larutan metilina biru dimasukkan dalam suatu sampel air yang tercemar yang mengandungi kandungan oksigen terlarut yang rendah, warna biru larutan metilina biru akan luntur dengan cepatnya. Kalau dia kata kalau dia kata mengandungi oksigen terlarut yang rendah, warna biru luntur dengan cepat. Semakin tinggi tahap pencemaran air, semakin singkat masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur. Maksudnya lagi cepat, lagi tinggi pencemaran, lagi cepat hilang warna biru tu. Betul? Lagi cepat hilang warna biru tu. Gitu. Antara kaedah teknologi hijau yang digunakan untuk merawat air sungai yang tercemar di Malaysia termasuklah penggunaan berbola lumpur mikroorganisma efektif. Seperti yang ditunjukkan dalam foto 3.1. Dia guna berbola lumpur mikroorganisma. Dia buat bulat-bulat macam ni. Dia letak kat mana ni? Letak dekat dalam sungai. Ke macam mana? Dia tak terangkan kat situ kan. So kita tengok praktis. 3.2. Namakan 4 jenis pencemaran alam sekitar. Namakan 4 jenis pencemaran alam sekitar. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Jenis pencemaran alam sekitar. 1, pencemaran udara. Yang kedua, pencemaran air. Yang ketiga, pencemaran tanah. Lagi? Yang keempat, banyak sebenarnya. Pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran terma yang berkaitan dengan haba, pencemaran industri,
Ini tak sebut tadi kan? Mungkin ada tadi. Pencemaran radioaktif ada daripada nuklear, pusat nuklear, pencemaran cahaya, pencemaran visual dan ada mana-mana lagi lah, banyak pencemaran darat ada, pencemaran darat. So awak pilih 4 lah. Senang, air, udara, tanah, radioaktif boleh, bunyi boleh, terma boleh, industri pun boleh. Okey, apakah eutrofikasi? Ini tak ada sebut tadi ya. Saya rasa tak ada sebut pasal eutrofikasi. Apakah jenis pencemaran yang dikaitkan dengan eutrofikasi? Okey, jawab dulu nombor 2A. Apakah eutrofikasi? Nombor 3, nombor 2A, nombor 2A. Eutrofikasi ialah respon ekosistem terhadap penambahan ion fosfat dan ion nitrat ke dalam sesuatu ekosistem akuatik. Ulang balik apa dia? Eutrofikasi. Ia adalah respon ekosistem terhadap penambahan ion fosfat dan ion nitrat ke dalam suatu ekosistem akuatik. Itu dia ya, eutrofikasi. Penambahan ion fosfat dan penambahan ion nitrat ke dalam suatu ekosistem akuatik, maknanya air. Okay, ekosistem dalam air ya. Ikan dan mikroorganisme yang lain. Okey. Nombor 2B, apakah jenis pencemaran yang dihubungkaitkan dengan eutrofikasi? Pencemaran air. Okey, jawapannya pencemaran air sebab dia ada kaitan dengan kehidupan akuatik, ekosistem akuatik kan. So, soalan dia tadi dia tanya apakah jenis pencemaran yang dihubungkaitkan dengan eutrofikasi, pencemaran air. Okey, nombor 3. Namakan satu jenis pencemaran yang menyebabkan kesan buruk yang berikut. Pemanasan global. Pencemaran apa yang menyebabkan pencemaran global? Pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran darat, pencemaran tanah. Itu untuk 3A ya. Semua sekali masuklah pencemaran dalam pemanasan global tu kan. Pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran darat dan juga pencemaran udara untuk 3A ya. 3B. Apakah jenis pencemaran yang menyebabkan kesan buruk terhadap perubahan iklim? Udara, air, darat, terma ya, perubahan iklim. 3 jawapan dia, udara, terma dan darat. KC, apakah dia jenis pencemaran yang menyebabkan kesan buruk yang berlaku seperti jerebu? Jerebu tu apa? Pencemaran udara. Betul tak? Jerebu adalah pencemaran udara. Okey, soalan nombor 4A. Apakah biochemical oxygen demand, BOD? BOD adalah jumlah oksigen yang terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria untuk menguraikan bahan organik dalam suatu sumber air. Jumlah oksigen ingat tu. Jumlah oksigen yang terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma dalam air, okey? Itu adalah yang disebut sebagai BOD, jumlah oksigen. Jumlah oksigen terlarut dalam air yang diperlukan oleh mikroorganisma yang hidup dalam air. Jumlah oksigen yang terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma yang hidup dalam air. Okey, nombor 4B. Apakah hubung kait antara BOD dengan tahap pencemaran air dalam sesuatu sampel air? Apakah hubung kait BOD? Okey.
BOD, dan situ jawapannya semakin tinggi BOD dalam satu sampel, semakin tinggi tahap pencemaran bagi sampel air tersebut. Ingat ya, semakin tinggi BOD, semakin tinggi tahap pencemaran dalam air tersebut. Ingat balik, semakin tinggi BOD, semakin tinggi pencemaran dalam air tersebut. Okey, nombor 5. Huraikan fungsi larutan metilina biru sebagai petunjuk tahap pencemaran air bagi satu sampel air. Huraikan fungsi larutan metilina biru. Okey, larutan metilina biru ni kalau awak guna, okey, lebih cepat dia hilang, maksudnya BOD dia macam mana? Tinggi. Pencemaran dia tinggi. Betul tak? Betul ke tak saya cakap? Okey. Awak cek balik tengok tadi kan, BOD tadi. Okey. Nombor 5 ya, jawapan untuk 5. Nombor 5. Masa yang diambil oleh larutan metilina biru luntur dalam sampel air menentukan tahap pencemaran bagi sampel air tersebut. Semakin singkat masa diambil oleh larutan metilina biru luntur dalam satu sampel air, maknanya dia boleh luntur, dia boleh hilang hilang biru tu. Okey, semakin tinggi tahap pencemaran air dalam sampel tersebut. Makin tinggi, makin cepat larutan metilina tu luntur, lebih tinggilah maksudnya pencemaran dalam air tu. Okey, nombor 6. Apakah jenis mikroorganisma yang dikelaskan sebagai mikroorganisma efektif? Okey, apakah jenis mikroorganisma yang dikelaskan sebagai mikroorganisma efektif? Mikroorganisma efektif merawat air yang tercemar dengan merawat sisa kumbahan, menyingkirkan bau busuk air, merencat pertumbuhan mikroorganisma berbahaya dan juga menambah oksigen yang terlarut. Itu fungsi mikroorganisma yang efektif. Dia membantu merawat air. Merawat air yang tercemar dengan cara merawat sisa kumbahan, menyingkirkan bau busuk air, merencatkan pertumbuhan mikroorganisma berbahaya dan menambahkan oksigen yang terlarut. Itu yang dimaksudkan fungsi mikroorganisma efektif. Okey, untuk soalan yang terakhir untuk hari ini, kita ada sikit lagi untuk 2 minggu lagi akan datang. Kita akan bincangkan. Saya rasa pelajar-pelajar boleh dapatkan bahan pembelajaran ini dalam WhatsApp group saya ada masukkan, dan juga saya ada minta admin masukkan dalam group Telegram untuk nota ini. Okey. So soalan yang terakhir ni, bagaimanakah mikroorganisma merawat air yang tercemar? Bagaimanakah mikroorganisma merawat air yang tercemar? Okey, untuk nombor 6A, sorry ya. Untuk nombor 6A, apakah jenis mikroorganisma? Okay, actually dia nak jenis mikroorganisma. So awak tulis situ. Bakteria acid lactic. Bakteria acid lactic seperti lactobacillus kasai. Dan satu lagi bakteria fotosintesis seperti Pseudomonas dan juga yeast. Okey, ini mikroorganisma yang dianggap sebagai mikroorganisma efektif. Dan jawapan yang saya baca tu adalah untuk jawapan B ya. Bagaimana dia merawat sisa kumbahan, menyingkirkan bau busuk, merencatkan tumbuhan, menyingkirkan mikroorganisma berbahaya, menambahkan oksigen terlarut, mengurangkan BOD dan memudahkan perebutan bahan organik. Jadi banyak kegunaan mikroorganisma efektif. Okey, so saya tengok masa sudah pun tiba pada 9:45. Okey, kita berada pada bahagian yang terakhir sebenarnya. Mungkin dua minggu lagi kita akan menjawab soalan ini ya. Okay, kita akan menjawab soalan ini dan kalau sempat kita pergi pada topik yang baru. Okay ya. So saya ucapkan terima kasih
kepada 2 orang pelajar, okey, yang terus berada dalam ini ya, Sumayya hamba Allah ini terus berada dalam grup ini sehingga ke akhir. Dan semoga ilmu pembelajaran ini akan anda faham dan dapat praktikkan dalam menjawab soalan-soalan yang berkaitan. Okey, saya ucapkan selamat malam dan terima kasih kerana kehadiran anda semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.